Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya al-mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ya, InsyaAllah pagi ini kita sambung kelas bahasa Arab. 1 jam, kemudian 1 jam lagi tadabbur, kemudian kita rehat. Lepas rehat kita belajar kitab Syarah Bulughul Maram, InsyaAllah. Tapi doa ramai yang tak hafal lagi. Yang hafal pun ada yang hafal tak berapa lancar, dan makna pun tak hafal. Pasal apa? Tak cukup masa ke? Tak cukup masa. Ada seorang aja yang setakat yang ustaz test, ada seorang yang hafal Arab dan makna sekali. Adik apa nama? Aidil. Aidil. Dia hafal Arab dan makna sekali. Jadi setiap kali ustaz jumpa di mana-mana, dalam kelas ke, di luar kelas ke, dalam kolam mandi ke, ustaz akan tanya doa tu. Boleh? Sebab bila doa tu penting, kena selalu baca, dan nak selalu baca kena lancar, kena ingat. Kalau tak lancar, macam mana nak baca? Hari ini dah makan semua? Dah makan dah? Dah baca doa sudah makan? Baca? Cuba baca dia. Oh, panjang doa dia. Makna dia tahu? Doa panjang tapi makna tak tahu. Nanti adik baca makna dia dalam buku tu, ustaz lah. Yang paling penting pada doa. Doa ialah kita meminta. Doa makna dia meminta, memohon. Mohon kepada siapa? Allah. Jadi bila kita minta, yang paling penting kita kena faham apa yang kita minta. Jadi kalau kita baca je tanpa kita faham, tak tahu malaikat nak catat apa, tak tahu. Ni dia ni baca doa tak faham ni. Jadi yang paling penting, doa tu mesti faham dan hayati maksud. Okey. Jadi semua doa kena faham. Okey, hari ni semua pakai baju tak? Pakai baju? Pakai? Nikmat tak pakai baju? Baca doa tak pakai baju? Adik baca doa pakai baju? Tak. Mana lebih nikmat? Pakai baju ke baca doa? Baca doa. Baca doa lagi besar nikmat daripada pakai baju. Betul? Tapi kenapa asyik lupa baca doa dan tak pernah lupa pakai baju? Doa nikmat lebih besar daripada pakai baju. Sepatut yang tak lupa doa ke pakai baju? Sepatut doa kan? Okey, ikut ustaz. Doa pakai baju. Alhamdulillah allazi kasani hadha as-sawba wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Maksud dia, segala puji bagi Allah yang telah kasani, memakaikan aku pakaian ini. Siapa yang pakaikan baju kita ni? Kita ke Allah? Yalah, pada zahir kita yang pakai, tapi dengan izin ramai tak yang nak pakai tapi Allah tak izinkan, dia tak boleh pakai? Ramai tak? Siapa? Siapa? Dia nak pakai, orang miskin, duit tak ada. Allah kata tak boleh, kamu tak ada duit. Berapa ramai yang miskin tak boleh beli baju. Okey, terima kasih. Kadang-kadang yang tak boleh pakai sebab apa? Dia sakit, ada penyakit kulit kan, dia tak boleh pakai baju. Dan ada orang nak pakai, tiba-tiba mati. Sebab itulah kita kena bersyukur kita dapat pakai baju, dan kita berkata segala puji bagi Allah yang telah memakaikan aku pakaian ini, wa razaqanihi, dan memberi rezeki pada aku. Allah yang bagi rezeki,
Yang lain berapa ramai yang tak ada pakaian? Min ghairi haulin, minni tanpa daya dariku, wala quwwah, dan tanpa kekuatan daripadaku. Semuanya dengan daya dan kekuatan Allah. Baru kita boleh pakai baju. Okey. Jadi doa ni ada dalam buku ustaz tu. InsyaAllah. Jadi setiap kali ustaz datang kat sini, ustaz akan tanya doa makan, doa pakai baju, doa bersih, doa hujan, supaya sunnah Nabi itu menjadi kebiasaan amalan setiap hari. Boleh? Boleh dek? Okey, buka buku bahasa Arab. Muka surat 11. Fil qawaidi an-nahwiyah bisyawahidi al-Qur'aniyah. Alamatul i'rab. Alamat i'rab. Alamat apa makna dia? Tanda-tanda. Dah jadi bahasa Melayu kan? Alamat rumah saya. Alamat rumah saya, tanda rumah saya. I'rab yang kita belajar semalam lah. Apa makna dia? Tanda-tanda perubahan baris. Okey, dia terbagi pada dua. Pertama, arba'u alamatin usul. Pertama ada arba'u apa dia? Empat. Alamat, tanda-tanda usul yang asli, asal. Usul jamak, mufrad dia aslun. Jadi alamat i'rab ada yang asal, ada yang furu'. Furu' tu makna cabang. Jadi yang alamat yang asal, yang ori, ada berapa? 4. Bahagian kedua, tengok sebelah dia, sab'u alamatin furu'. Sab'u apa dia? 7 kan? Ada tak perkataan sab'u dalam Al-Quran? Itu sab'atu, ini sab'u. Sab'u dengan sab'atu sama-sama 7. Cuma beza muzakkar dengan, kalau sab'u saja ada tak dalam Quran? Allazi khalaqa sab'a samawat. Okey. Jadi sab'u alamatin furu'. 7 alamat yang furu'. Furu' lawan ada usul. Kalau usul yang asli, yang ori, maka furu' adalah yang cabang dia. Furu' cabang. Okey, 4 alamat yang asal. Pertama ad-dhammah. Yang kedua al-fathah. Yang ketiga al-kasrah. Jumpa semua? Yang warna merah tu. Yang keempat as-sukun. As-sukun. Okey, ad-dhammah apa makna dia? Tulis baris depan. Ad-dhammah baris depan. Al-fathatu baris atas. Al-kasrah bawah. As-sukun sukun baris mati. Sukun ni perkataan sakinah pun daripada sukun. Sakinah apa makna? Sakinah, tenang. Tenang kan? Jadi sukun mati, ada kaitan tak mati dengan tenang? Ada. Biasa orang mati tenang tak? Tenang tak bergerak dah. Jadi sukun makna mati. Okey. 4 tanda yang asal. Pertama dhammah. Dhammah ni baris depan ni dia duduk kat mana? Perkataan apa? Pertama dia kata fil ismi al-mufrad.
Dia berada dalam perkataan mufrad. Apa makna mufrad? Mufrad menunjukkan satu. Macam Ustaz bagi contoh, kitabun. Tak, Ustaz tak suruh sambung. Kitabun, kitabani, kutubun. Yang mana mufrad? Ha? Kitabun mufrad. Kalau kitabani, kalau kutubun, jamak ke jam'u? Jam'u. Okey, kalau qalamun, qalamani, aqlamun. Yang mana mufrad? Ha? Qalamun. Kalau kursiyun, kursiyani, karasiyun. Yang mana mufrad? Kalau buyutun, nanti dulu. Buyutun, baitani, baitun. Yang mana mufrad? Oh, pandai ya. Ustaz dah terbalikkan, jumpa juga. Okey. Jadi dhammah ni dia ada tanda i'rab ada pada perkataan apa? Perkataan mufrad. Satu. Yang kedua, perkataan jamak taksir. Jamak taksir nanti Ustaz huraikan kat papan putih. Yang ketiga, jamak muannas salim. Yang keempat, al-mudhari' allazi lam yattasil bi akhirih syai'un, iaitu fi'il mudhari' yang tak bersambung di akhirnya dengan apa-apa. Okey. Tak payah tulis sebab ada dalam buku dah. Kalau yang tak ada dalam buku boleh tulis. Ad-dhammatu. Pertama dia ada pada perkataan al-mufrad. Ustaz bagi contoh. Ja'a rajulun. Cuba terjemah. Ja'a rajulun. Cuba terjemah. Ja'a rajulun. Ja'a apa makna? Ha? Berbaris. Kalau iza ja'a nasrullah, iza jaa nasrullah. Iza apabila jaa, ha? Datang. Bukan berbaris, ha? Jaa mana telah datang. Rajulun, seorang lelaki. Okey. Sekarang rajulun ni kalau kita nak i'rab dia apa dah? Ini dia panggil fi'lun. Apa makna fi'lun? Perbuatan. Setiap perbuatan mesti ada pembuat. Jadi kalau perbuatan dalam bahasa Arab dia panggil fi'lun, pembuat dalam bahasa Arab dia panggil fa'il. Maka ini adalah fa'ilun. Ada tak setiap perbuatan yang tidak ada pembuat? Maksudnya dia terjadi dengan sendiri, ada? Tak ada kan? Jadi kaedah umum setiap fi'lun mesti ada fa'il. Okey? Kemudian fa'il dalam bahasa Arab hukum dia marfu'. Marfu' ni kalau nak terjemah bahasa Melayu memang tak ada. Sebab kaedah bahasa Arab ni memang tak ada dalam bahasa Melayu. Bahasa Melayu ada tak baris-baris di akhir itu? Ada tak? Saya you, pergi you,
ke rumah T ada? Tak ada. Yang ada baris di akhir ni hanya bahasa Arab. Okey, jadi fa'il ni dipanggil hukum lah, hukum i'rab. Hukmul i'rab. Okey, apa tanda hukum marfu' ni? Apa tanda hukum marfu'? Tengok tajuk ni, tanda kan? Tanda i'rab yang pertama apa dia? Dhammah. Apa makna dhammah? Baris atas ke baris depan? Baris depan. Okey. Sekarang rajulun baris apa ni? Depan kan? Dalam bahasa Arab dhammah. Maka marfu' alamatu raf'ihi, tanda rafa' ni ialah ad-dhammah. Alamatu raf'i okey, sebelah. Rajulun kalau dari segi i'rab nama dia fa'il. Hukum dia marfu'. Tanda marfu' dia dhammah. Kalau bahasa Melayu tanda rafa'nya dhammah bahasa Melayu. Kalau bahasa Arab alamatu raf'i ad-dhammah. Semula Ustaz tanya soalan. Rajulun ni apa hukum dia? Dia macam ni. Kalau hukumul i'rab dia ada 4 semualah. 1 marfu'. Ini hukum i'rab. Yang kedua mansub. Yang ketiga majrur. Yang keempat majzum. Ini dia panggil apa? Hukum i'rab. Ikut Ustaz. Marfu', mansub, majrur, majzum. Okey, hukum i'rab ada berapa? Cuba sebut. Hukum i'rab ada berapa? Sebut. Okey. Tajuk yang kita belajar sekarang hukum ke tanda? Tanda kan? Okey. Sekarang kita rajulun fa'il dan hukum fa'il marfu'. Hukum kat sini. Lepas kita tahu hukum, barulah keluar soalan. Apa tanda dia? Kalau marfu' apa tanda dia? Kalau mansub apa tanda dia? Kalau majrur apa tanda? Kalau majzum apa tanda? Sekarang rajulun fa'il iaitu pelaku, pembuat. Hukum dia marfu'. Tanda dia? Okey. Kenapa rajulun ni tanda marfu' dia dhammah? Faham soalan? Kenapa tanda marfu' pada perkataan rajulun ialah dhammah? Bukan. Ustaz ulang soalan. Kenapa tanda rafa' pada perkataan rajulun ialah dhammah baris depan? Bukan. Siapa pandai jawab Ustaz bagi RM10. Sebenarnya jawapan dah ada. Sebab apa dek? Faham tak soalan? Faham tak soalan? Adik faham soalan? Oh, soalan pun tak faham, macam mana jawapan nak betul? Sebab? Bukan. Ustaz ulang soalan. Kenapa tanda rajulun, tanda rafa' rajulun ialah dhammah baris depan? Jawapannya sebab dia perkataan mufrad. Faham? Kan tajuk kita tanda-tanda i'rab ada 4 tanda i'rab yang asal. 4 tu yang pertama dhammah. Bila perkataan tu tanda rafa' dia dhammah? Pertama, ketiga perkataan itu mufrad. Rajulun ni mufrad ke musanna? Rajulun mufrad ke musanna?
Rajulun ni musanna ke jamak? Pula. Rajulun ni musanna ke jamak? Mufrad. Rajulun ni mufrad ke jamak? Rajulun musanna ke jamak? Mufrad. Jadi kenapa rajulun tanda rafa' dia dhammah? Sebab dia mufrad. Supaya mudah nampak. Contohlah, kalau ustaz bagi tahu telah datang 2 orang. Ini 1 orang kan? 1 orang lelaki. Kalau datang 2 orang lelaki macam mana? Rajulani. Rajulani. Sekarang rajulani sama i'rab dia fa'il, sama. Sebab selepas ja'a kan fa'il. Dan fa'il hukumnya sama. Bila sebut fa'il hukum dia mesti semula. Bila sebut fa'il hukum dia hukumnya okey, hukum fa'il ni marfu' sampai bila? Sampai besok ke? Sampai minggu depan ke? Sampai selepas kiamat. Kalau lepas kiamat kita jumpa, kalau jumpa dalam surga lah, jumpa ustaz. Baca ja'a rajulun ke ja'a rajulin? Jadi hukum fa'il sampai selepas kiamat marfu'. Okey? Tapi di sini rajulun fa'il hukumnya marfu'. Tapi tanda dia marfu' apa dia? Tengok sama. Alamatu tanda raf'ihi, tanda dia marfu' apa dia? Boleh tak ustaz kata tanda dia marfu' dhammah? Tak boleh. Sebab tanda dhammah hanya ada pada mufrad, kemudian pada kata jamak taksir kan? Jamak muannas salim. Musanna tak ada. Boleh faham? Jadi tanda marfu' pada rajulah dah lain dah. Nanti kita akan belajar. Kita akan belajar. Okey, ustaz bagi contoh lain. Perkataan mufrad. Zahaba Aliyun. Okey. Zahaba Aliyun. Cuba i'rab Aliyun. Sebelum tu cuba terjemah. Ali pergi ke pergi Ali? Pergi Ali ke Ali pergi? Tak apa pening dah. Zahaba, cuba terjemah dalam masyarakat. Zahaba telah pergi. Ali? Jadi telah pergi Ali ke Ali telah pergi? Oh, Ali telah pergi. Okey, kalau ustaz tukar ayat macam ni. Aliyun zahaba. Cuba terjemah yang bawah. Ali telah pergi. Yang atas? Yang mana betul? Dua-dua betul. Dua-dua betul, ini dua-dua bahasa Arab. Dia yang salahnya bahasa Melayu. Yang salahnya bahasa Melayu. Bahasa Melayu ada tak ayat bermula dengan perbuatan? Zahaba ni perbuatan kan? Bahasa Melayu ada tak ayat bermula dengan perbuatan? Telah makan kawan saya. Telah tidur member saya. Ada? Ada. Ayah awak pergi ke mana? Telah pergi ayah saya ke pasar. Ada? Bahasa Melayu tak ada. Bahasa Melayu semua bermula dengan nama. Betul kan? Tapi bahasa Arab ada bermula dengan nama, ada bermula dengan perbuatan. Betul kan? Kita biasa jumpa dalam Quran ada perkataan di awal tu fa'il. Zahaballahu binurihim kan? Ada ayat bermula dengan isim. Jadi kalau zahaba aliyun, dia nak tekankan apa ni? Dia nak tekankan yang perbuatan Ali, bukan nak tekankan siapa yang pergi. Telah pergi. Yang bawah nak tekankan apa? Ali. Siapa yang pergi? Tengok bahasa Arab detail. Bahasa Arab kalau nak tekankan perbuatan, dia mula dengan
perbuatan. Kalau nak tekankan kepada pembuat, dia mulakan pembuat. Boleh? Okey. Jadi sekarang cuba Arab aliyun. Sama fa'il marfu', hukum dia sama. Hukum dia marfu'. Alamatu raf'ihi dhammah. Kalau nak tambah, orang tanyalah, kenapa Ustaz tanda rafa' pada fa'il ni ataupun pada perkataan ali dhammah? Kenapa? Jawapannya li'annahu. Kalau nak tambah, li'annahu, kerana dia mufrad. Betul? Boleh ha? Ustaz bagi ayat Quran pula. Iza ja'a nasrullah. Okey, cuba i'rab nasru. Cuba i'rab nasru. Ha? Sama. Kalau selepas fi'lun biasanya sebab tu baris depan tu, nampak? Salah kalau kita baca iza ja'a nasra. Salah. Ataupun iza ja'a nasri. Salah. Sebab apa? Sebab dia fa'il, dan fa'il hukumnya marfu'. Alamat rafa' dia, kenapa tanda rafa' dia dhammah? Sebab dia ya'annahu mufrad. Apa makna? Seorang ke satu? Satulah. Dia kadang-kadang bukan orang. Yang ni rajulun, orang ke orang? Aliyun, nasru, apa pula perbuatan? Tak, ini orang ke bukan orang? Bukan orang ni. Ini pertolongan kan? Okey, boleh faham tak? Ustaz ulang. Kenapa dalam perkataan rajulun tanda dia rafa' ialah dhammah? Sebab dia perkataan mufrad, iaitu menunjukkan satu. Okey, yang kedua. Yang kedua, dhammah ni duduk kat mana? Sorry. Kat sini kan? Yang kedua apa dah? Jam'u taksir. Apa makna jama'? Banyak ke ramai? Tengoklah, kalau orang ramai, kalau benda kalau kucing ramai ke banyak? Kucing ramai. Kalau pelajar tahfiz banyak. Kucing banyak kan? Orang ramai. Okey, kalau jam'u banyak kan? Dan jam'u juga makna dia himpun. Betul? Ada contoh tak yang jam'u makna dia himpun? Jam'u, kalau kita musafir solat apa? Tu solat banyak ke solat himpun? Solat himpun. Ada jamak kan? Jamak takdim. Ada jamak takhir. Satu lagi? Jamak tak payah. Okey, dalam bahasa Arab jamak ni makna dia lain, iaitu banyak. Lawan dia dalam bahasa Arab ada al-kalimatu, pertama mufrad, yang kedua musanna, yang ketiga jam'u, bukan jamak. Dia bahasa Arab ni asalnya perkataan jam'u, tapi orang Melayu panggil jamak. Ismun, asal bahasa Arab ismun, orang Melayu panggil asal perkataan fi'lun, orang Melayu panggil fa'il. Lepas tu orang panggil gila isim kan? Yang betul bahasa Arab gila ismun. Gila ismun, bukan gila isim. Okey, perkataan Arab dari segi bilangan ada tiga. Pertama, mufrad. Mufrad menunjukkan, okey, boleh bagi contoh perkataan yang menunjukkan mufrad.
Ha? Okey, kitabun. Kitabun makna 2 kitab ke 3 kitab? Satu. Okey. Kalau perkataan musanna, jadikan musanna kita bani ataupun kita baini. Dua-dua betul. Tengok kedudukan dalam ayat. Kita baini. Okey, kalau banyak kitabuna. Sejak ustaz lain ni pertama kali ustaz dengar kitabuna. Dia jamak kepada kitab, bukan kitabuna. Sebab itulah jamak pula terbagi pada 3. Jam'u terbagi pada 3. Pertama, jam'u muzakkar as-salim. Ini yang boleh tulis. Jam'u al-muzakkari as-salim. Yang kedua, jam'u al-muannas as-salim. Yang ketiga, jam'u ni jamak taksir. Yang ketiga, jam'u taksir. Okey. Kenapa jamak ada 3 bahagian? Sebab dia berbeza. Bila sebut jam'u makna dia apa dia? Banyak. Banyak ni lebih daripada berapa? 3. Bukanlah. Lebih pada 2. Jamak ialah lebih daripada 2, bukan lebih daripada 3. Kemudian bila sebut muzakkar makna lelaki. Bila sebut salim, pernah dengar salim? Pernah? Pernah dengar tak salim? Siapa dia? Penyanyi? Pernah? Betul ke? Kenal? Penyanyi salim tu? Buat tak kenal pula. Jadi salim dalam bahasa Arab makna dia selamat. Selamat, sejahtera. Okey, saya ambil perkataan. Perkataan apa ni? Muslimun. Contoh cuba tengok sini. Bahasa Arab kena fokus. Adik, fokus. Muslimun, apa makna dia? Orang Islam. Seorang ke ramai? Ramai. Muslim. Seorang ke dua? Dua ke ramai? Dua ke ramai? Seorang ke ramai? Seorang, okey. Jadikan dia 2 orang? Muslimani. Okey. Sekarang muslim ni perkataan muzakkar ke muannas? Muzakkar. Muzakkar kan? Kalau perempuan? Muslimatun. Muslimatun. Bila muzakkar dan dia berakal tak muslim? Berakal tak? Berakal kan? Mana tahu dia berakal? Oh, jadi orang kafir tak berakal? Tak, semua makhluk manusia berakal. Yang tak berakal macam meja, kursi, lampu, itu tak berakal. Okey? Bila perkataan muzakkar kemudian berakal dan kita nak jamakkan dia, kita nak pilih jamak yang mana? Boleh tak pilih jamak muannas? Muannas makna dia? Tak boleh. Sebab dia muzakkar. Kita pergi ke atas sekali. Jamak muzakkar salim tambah di akhir dia waw, nun ataupun ya, nun. Tambah di akhir dia waw, nun ataupun ya, nun. Syarat nak jamak muzakkar salim semula. Pertama mesti syarat kita nak jamak muzakkar salim. Pertama mesti muzakkar. Yang kedua yang kedua mesti berakal. Semula.
Syarat nak jamak muzakkar salim. Pertama mesti muzakkar. Yang kedua mesti berakal. Okey, sekarang muslim muzakkar tak? Berakal tak? Jadi kita kena jamak apa? Dia akhirnya tambah waw nun. Maka jadilah jamak. Ambil perkataan muslim, muslimun, tambah apa? Waw, tambah waw nun ataupun ya nun. Jadi apa? Jadi muslimuna ataupun muslimina. Boleh? Jadi kalau muslimuna ataupun muslimina, dia panggil jamak apa? Jamak muzakkar salim. Okey, semula. Apa syarat kita nak jamak muzakkar salim? Pertama, dia muzakkar. Yang kedua, akal. Sebab itulah macam kitab. Kitab apa makna? Buku. Kalau musanna kitabah ni, kalau kita nak jamak, boleh tak nak jamak muzakkar salim? Boleh? Ada yang sebut ada kitabuna kan? Tak boleh, salah. Kenapa tak boleh kitabuna? Kenapa? Dia ada muzakkar tapi tak cukup syarat, iaitu tak berakal. Boleh? Okey, kalau tak boleh nak kitab, tak boleh nak jamak muzakkar salim, boleh tak kita jamak muannas salim? Tak boleh. Kenapa tak boleh? Sebab dia bukan? Betul. Sebab dia bukan? Okey, cuba kita pergi muannas pula. Muslimatun. Muslimatun ni lelaki ke perempuan? Seorang ke ramai? Seorang ke ramai? Okey, jadikan dia dua orang muslimat. Muslimatani. Dia kalau dua orang senang je. Tambah apa? Alif nun. Akhirnya alif nun. Kalau baitun, satu rumah. Kalau dua rumah, baitani. Kalau waladun, seorang. Kalau dua orang, waladani. Kalau bintun, anak perempuan, seorang. Kalau dua, bintani. Apa lagi? Kalau qalamun, qalamani. Kalau apa lagi? Kalau baqaratun, dua lembu, baqaratani. Apa lagi? Saburatun, satu, dua, saburatani. Mudahkan masyarakat. Jadi kalau dua tambah alif nun ataupun ya nun. Okey, sekarang muslimatun perkataan muannas ke muzakkar? Sekarang bila kita nak jamak perkataan muslimatun, boleh tak jamak muzakkar salim? Tak boleh. Sebab dia muannas. Habis nak jamak yang mana? Jamak muannas. Jamak mana lebih pada dua. Muannas menunjukkan perempuan. Salim menunjukkan apa yang selamat sebenarnya? Bukan. Ni sekarang cuba tengok. Sini ada tak salim? Yang ni pun ada kan? Mana dua-dua ni jamak muzakkar selamat, jamak muannas pun selamat. Soalannya apa yang selamat? Tak. Bukan semua benda hidup selamatlah. Yang masuk neraka semua benda hidup tu. Yang selamat tengok. Bila ustaz nak jadikan dia asal dia muslim. Cuba tengok huruf apa? Muslim. Huruf pertama, yang kedua sin, yang ketiga lam, yang keempat mim. Bila dijamakkan, ada tak huruf asal? Mim, sin, lam, mim. Ada tak? Selamat tak huruf asal dia? Berapa huruf? 4. Yang kedua selamat baris. Mim baris depan kan? Bila dijamakkan berubah tak baris?
Tak. Sin baris mati. Bila dijamakkan, salmak tak baris sin? Mati kan? Huruf ketiga lam. Lam baris apa? Bawah. Bila dijamakkan, kekal tak lam berbaris bawah? Mim tak kira. Jadi huruf selamat baris pun sebab tu dia panggil salim. Boleh? Boleh ke tak? Boleh. Tak boleh tak apa, ustaz akan tanya sampai boleh. Sampai faham. Okey, sekarang kita nak jamak perkataan muslimatun. Kaedah dia jamak muannas salim senang dia. Di akhir dia tambah alif ta. Ta apa ni? Ta marbutah ke ta? Ta marbutah macam ni lah. Ni kan? Yang ni ta apa ni? Dia ta ada dua. Satu ta bulat macam ni. Satu lagi. Yang mana marbutah? Bulat kan? Apa makna marbutah? Marbutah yang tersimpul, yang terikat, rabata. Yang mana ta yang terikat, yang tersimpul? Ya bulat. Jadi ta ni terbuka ke tersimpul? Terbuka. Ada panggil ta apa ni? Ta terbuka. Dan bahasa Arab apa dia? Ta al-maftuhah. Ta terbuka ialah ta al-maftuhah. Boleh? Ataupun orang Melayu dia panggil apa? Ta sampan. Sampan pernah tengok? Ada rupa sampan tak? Ada kan? Ini apa ni? Dayung dia. Jadi ta sampan. Okey, sekarang kalau perkataan muannas kita nak jamakkan, senang je. Hanya tambah di akhir alif ta. Okey, kita ambil perkataan muslimatun. Muslimatun. Kalau dua orang, muslimatani. Dua orang muslimat. Kalau jamak, ambil perkataan dulu, muslimatun, ambil mufrad. Muslimatun. Kaedah dia apa dah? Nanti dulu. Kaedah dia pertama buang ta. Tengok buang ta. Ta marbutah buang. Kemudian baru tambah alif ta. Muslimatun. Muslimah. Okey, contoh lain. Mukminatun. Apa makna mukminatun? Orang perempuan yang beriman. Dua ke tiga? Seorang. Kalau dua orang? Tambah alif nun. Mukminatani. Okey, cuba buat jamak. Jamak muannas salim. Ambil dulu perkataan mufrad. Mukminatun. Langkah pertama buang ta marbutah. Kemudian langkah kedua tambah alif dan jadi mukminatun. Okey. Contoh lain. Salihatun. Wanita, seorang wanita yang saleh. Okey, sekarang ustaz tanya seorang adik. Salihatun. Jadikan muannas musanna? Jadikan jamak muannas salim? Tak adik ni. Dia ambil perkataan mufrad salihatun, ikut kaedah dia. Pertama buang apa? Buang ta marbutah. Kemudian tambah jadi salihatun. Okey. Adik. Talibatun. Jadikan musanna? Dua, jadikan dua. Talibatani. Jadikan jamak? Itu jadi seorang balik. Jamak. Kaedah dia. Buang ta, tambah alif ta maftuhah. Talibatun. Adik nak perkataan apa? Okey.
Abidatun, seorang wanita yang beribadat. Abidatun, seorang. Kalau dua? Kalau ramai? Abidatun. Okey, taibatun, seorang wanita yang bertaubat. Dua? Taibatani, ramai? Taibatun. Okey. Shaimatun, seorang wanita yang berpuasa. Dua orang? Ramai? Shaimatatun, itu dah berapa ramai itu? Semula, seorang shaimatun. Dua? Shaimatani, ramai? Shaimatun, buang ta, tambah alif dan ta. Jadi shaimatun. Adik. Saihatun. Dua orang? Ramai? Saihatun, panjang sikit. Ada alif kan? Salihatun, mu'minatun, muslimatun. Okey, adik. Adik. Kafiratun, makna apa? Perempuan kafir. Dua ke tiga? Satu. Kalau dua? Kafiratan ni ramai? Kafiratun. Okey, adik. Munafiqatun. Apa makna dia? Munafik lelaki ke perempuan? Okey, dua orang? Munafiqatani. Kalau ramai? Panjang-panjang sikit. Berapa harakat? Dua harakat. Jangan enam. Ada yang baca doa. Doa yang ustaz ada dia siap dengan mat. Qada'uka. Dia sebenarnya doa tak payah mat. Bila baca doa tak perlu mat. Yang perlu mat panjang ni Quran je. Okey, adik. Mujahidatun, seorang kan? Apa makna dia? Mujahidatun makna apa? Seorang wanita yang berjihad. Okey, kalau dua orang? Mujahidatan ni kalau ramai? Fokus ke tak? Semula, seorang mujahidatun. Kalau dua? Mujahidatan ni kalau ramai? Mujahidatun. Okey, adik. Apa lagi perkataan? Okey, adik. Adik dah kan? Dah? Ada lagi. Tabibatun. Apa makna tabibatun? Tabibatun tak tahu. Dia ada kalau orang putih sakit dia jumpa doktor. Kalau orang Cina sakit jumpa tabib. Kalau orang Melayu sakit jumpa bomoh. Jadi tabibatun apa makna? Doktor, okey. Doktor lelaki ke perempuan? Perempuan. Seorang tabibatun. Kalau dua? Tabibatani. Kalau ramai? Tabibatun. Okey. Adik. Mumarridatun. 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 Apa makna mumarridatun? Jururawat, nurse. Jururawat perempuan ke lelaki? Perempuan seorang. Kalau dua? Mumarridatani. Kalau ramai? Mumarridatun. Okey. Okey, adik tunggu. Tajuk lain pula. Sekarang perkataan jamak muannas salim. Cuba tengok. Bila dia jamak, huruf asal dia selamat tak? Cuba tengok sini. Salihatun. Salihatun. Bila dia jamak, sa ada tak?
Alif ada tak? Lam ada tak? Ha ada tak? Bila semua ada, baris pun sama, dia panggil? Bukan salim. Salim makna dia? Selamat. Okey, sekarang kita pergi jamak yang ke-3. Apa jamak? Ini tajuk kita. Ustaz nak hurai jamak taksir ni, kena hurai semua jamak ni. Okey? Jamak makna dia? Lebih pada 2. Taksir apa makna dia? Taksir makna dia lawan daripada salim. Kalau salim makna? Kalau taksir, tak selamat. Sebenarnya bahasa Arab taksir ni makna dia pecah. Bila pecah, selamat tak? Tak, okey. Sekarang, apa dia contoh jamak taksir? Kalau kitab, 1. 2. Kitab ni. Kalau jamak? Kutub. Betul tak? Jamak dia ialah kutubun. Okey. Sekarang cuba tengok. Bila kutubun, cuba tengok huruf asal dia. Selamat ke tak? Huruf asal apa dia? Kaf, ta, alif, ba. Bila jamak ada tak? Alif ada. Yang kedua, baris selamat tak? Huruf pertama, kaf baris. Sini baris. Tak selamat. Huruf asal, ta baris atas. Ta di sini. Itu dipanggil taksir. Faham tak? Taksir dia pecah dan akhirnya huruf asal tak selamat. Boleh faham? Ustaz bagi contoh lain. Jamak taksir. Jamak taksir. Dalam Quran banyak kan? Waladun. Apa makna waladun? Seorang ke ramai? Habis kenapa sebut anak-anak? Jangan ramai je. Kalau seorang sebut apa? Anak je lah. Betul? Jangan sebut kanak-kanak ramai. Kanak. Okey, waladun. Kalau 2 orang? Waladani. Dia mustanna paling senang. Akhir dia tambah alif nun je. Sekarang nak jadikan dia jamak. Anak-anak. Apa dia? Au banyak dan kurang kan? Innama amwalukum auladun. Anak-anak kan? Sekarang ustaz nak tanya, aulad ni jamak apa? Apa jenis jamaknya? Jamak? Betul ke? Ada dalil? Ada dalil? Bagi hujah. Apa yang menunjukkan dia jamak taksir? Tak selamat apa dia? Huruf asal. Asal dia waw, lam, da. Sekarang dah jadi apa dah? Huruf pertama waw. Sekarang huruf pertama jadi apa? Alif. Waw yang pertama sekarang jadi waw yang ke? Waw baris atas sekarang jadi waw baris mati. Selamat ke tak? Tak selamat itulah dipanggil taksir. Boleh? Okey, contoh lain. Baitun. Apa makna baitun? Rumah. Okey, satu rumah kan? 2 rumah? Baitani. Okey, jamak? Buyutun. Boleh tak ustaz nak jamak muzakkar salim? Buyutuna. Tak boleh sebab apa? Sebab? Tak. Boleh tak ustaz nak jamakkan baitun jadi buyutuna? Tak boleh sebab apa? Tak berakal. Tapi kalau ada orang nama dia baitun, boleh tak buyutuna? Bolehlah sebab berakal. Sekarang jamak dia pada kalau baitun buyut. Buyutun. Okey. Buyutun ni jamak muzakkar salim ke, jamak muannas ke, jamak taksir? Mana tahu? Huruf asal tak selamat. Baitun, ba, ya, ta. Sekarang jadi apa dah? Buyut. Huruf pun tak selamat, baris pun tak selamat. Okey.
Rasulun. Apa makna rasul? Utusan. Seorang. Kalau dua? Rasulani. Kalau jamak? Rusulun. Kan? Apa makna rusul? Banyak ke ramai? Rasul ni berakar ke tak? Kalau berakar ramai kan? Okey, rusul ni jamak muzakkar salim kan jamak muannas salim? Jamak taksir. Kenapa? Apa yang tak selamat? Huruf asal dia kan? Huruf asal dan baris. Boleh faham tak beza? Boleh ke? Okey, adik boleh jawab yang belakang adik ni. Okey. Qalamun. Satu kan? Apa makna qalamun? Yang lain jangan jawab. Pen. Kalau dua? Dua. Qalamuna itu jamak. Tak nampak ustaz tulis qalamun. Satu pen kan? Dua. Adik. Dua senang je, tambah alif nun je. Akhir dia tambah alif nun. Jadi qalamani. Okey. Adik seorang je. Apa jamak dia? Jamaknya ada dalam Quran. Ada tak dalam Quran? Lau kanat syajarah apa? Surah Luqman. Aqlam. Ada tak? Aqlam. Jadi aqlamun. Qalam. Okey, adik seorang, adik. Aqlamun jamak muzakkar salim ke muannas salim? Yang lain jangan jawab. Semula adik. Aqlamun jamak muzakkar salim ke jamak muannas salim? Jamak muannas salim. Jangan ikut jawapan yang ustaz bagi. Ikut kaedah yang ustaz ajar. Semula adik. Aqlamun jamak muzakkar salim ke jamak taksir? Jamak taksir. Okey, semula. Aqlamun jamak muzakkar salim ke jamak muannas salim? Okey. Aqlamun roti canai ke burger? Jangan ikut jawapan ustaz bagi. Ustaz dah ajar kaedah. Sekarang aqlamun berubah tak huruf asal dia? Bila berubah automatik dia jamak taksir. Kalau jamak muannas salim senang, tanda dia apa? Akhir dia mesti ada jamak muzakkar salim. Akhir dia mesti ada waw nun ya nun. Kalau tak ada waw nun ya nun bukan muzakkar salim. Kalau muannas salim tanda dia akhir mesti ada alif ta. Ada tak alif ta? Ada tak waw nun? Ada tak ya nun? Yang ni yang ketiga lah. Boleh faham dik? Boleh? Okey, adik. Nama apa dik? Apa? Rizal American. Okey. Bentun. Apa makna bentun? Adik, bentun apa makna? Tak tahu? Okey, siapa yang tahu? Bentun. Anak lelaki ke anak perempuan? Anak perempuan. Lawan dia?
Mana ada, lawan dia waladun. Waladun. Waladun anak lelaki, anak perempuan? Bentun. Okey, adik. Bagaimana tadi adik kan? Okey, bentun, seorang anak perempuan, jadikan dua. Ustaz dah cakap berapa kali dah. Musanna, kaedah dia apa dah? Ni musanna ni, tengok sini. Musanna, semua akhir dia ada apa? Tambah je alif nun. Bintani. Bintani. Okey. Jamaknya apa? Jamak. Apa? Banat. Mana adik tahu? Mana tahu? Ada dalam Quran tak banat? Ada kan? Cuba baca ayat yang ada banat. Benai lain. Ini banat. Wa banatukum kan? Wa banatukum. Banat. Banatun. Okey. Mana adik kan? Rizal lah? Okey. Sekarang banatun, mufrad ke musanna? Kuat sikit. Mufrad ke musanna? Kuat-kuat sikit. Jawapan ustaz dah bagi, mufrad ke musanna? Jamak. Pandai. Dia tak ikut jawapan ustaz bagi, tapi ikut kaedah. Dia jamakkan. Okey. Jamak pula ada berapa? 5 ke 6? Adik, jamak ada 5 ke 6? 3. Pertama? Jamak mazkar salim. Yang kedua? Jamak muannas salim. Yang ketiga? Jamak taksir. Adik buat tak nampak, kena pakai spek lah. Jamak taksir. Yang keempat? Jamak takdim. Yang kelima? Jamak takhir. Okey. Sekarang banatun. Jamak yang mana satu ni? Nak ustaz bagi jawapan. Jamak? Siapa boleh jawab dengan tepat ni memang bijak. Ustaz bagi 10 ringgit. Banatun, muzakkar salim ke, muannas salim ke, jamak taksir? Jamak? Kuat sikit. Taksir. Bukan jamak muannas salim. Kan jamak muannas salim akhir dia alif ta kan? Ada tak alif ta? Ada kan? Jadi muannas salim ke jamak taksir? Apa dalil? Apa dalil? Pandai. Dia boleh keliru kan? Dia nampak rupa macam jamak sebab akhir dia alif ta, banatun. Tapi bila ikut kaedah, huruf asal kekal tak? Tak. Huruf asal ba nun ta. Sekarang dah jadi banat. Huruf asal ba baris bawah. Sekarang ba dah baris berubah tak baris asal. Bila berubah aja jamak taksir. Boleh faham? Boleh faham. Cukup Cukup. Pukul berapa jam? 10. Lepas tu kita tadabbur. Jadi setiap kali kelas bahasa Arab ke tadabbur, ustaz akan tanya sorang-sorang. Sebab ustaz tak nak. Ustaz mengajar, pernah habis masa, ada yang tak faham. Kalau tak faham, kena tanya. Kalau tak tanya, ustaz tanya. Boleh? Okey, kita rehat 5 minit sebelum kita sambung tadabbur.